Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan yang berlangsung di beberapa liga terbaik di Eropah. Liga Perdana Inggeris, Nottingham Forest seri 1-1 dengan pasukan Burnley. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Hasil La Liga Spanyol, Granada tewas 2-4 kepada pasukan Girona. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Torino menang bergaya 3-0 ke atas pasukan Salernitana. Hellas Verona seri tanpa jaringan dengan pasukan Bologna. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita singgah dulu untuk melihat perkembangan terkini bola sepak tempatan. Kapten Kawasaki Frontale mahu sekat JDT. Kapten pasukan Kawasaki Frontale yakin pasukannya mampu meraih kemenangan dalam aksi pertama saingan Liga Juara-Juara Asia menantang pasukan JDT di Stadium Sultan Ibrahim malam nanti. Dalam sesi media pra-perlawanan, pemain tengah Kawasaki Frontale itu menagih kemampuan rakan pasukan untuk mencipta kejutan di gelanggang keramat tuan rumah itu. Beliau juga menjangkakan aksi sengit yang bakal diberikan oleh pasukan JDT pada malam nanti. Beliau juga mahu menyekat keupayaan bintang baru pasukan JDT yang berasal daripada Jepun iaitu Takehiro Kunimoto. Pemain berusia 25 tahun itu menjelaskan bahawa beliau sangat mengenalinya dan tahu kemampuan pemain serta gaya permainan yang ditunjukkan oleh Kunimoto. JDT akan berdepan dengan tugas berat apabila akan menantang Kawasaki Frontale dalam aksi pertama kumpulan I pada jam 8 malam nanti yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Elevarasa letak jawatan Ketua Jurulatih B23. Persatuan Bola Sepak Malaysia telah mengesahkan pengendali pasukan B23 negara, Elvarasan, melepaskan jawatannya sebagai Ketua Jurulatih pasukan tersebut. Perkara ini telah diumumkan melalui satu siaran media yang dimaklumkan bahawa Elvarasan akan kembali fokus kepada tugasan asalnya, iaitu menjadi penolong Jurulatih Pengendali Haluan Melaya, iaitu Kim Panggon. Menurut FAM, mereka telah bertemu dengan Elvarasan untuk membincangkan hala tuju pasukan B23 kebangsaan dan dalam pembincangan itu mereka mencapai persetujuan untuk beliau kembali menumpukan sepenuh perhatian sebagai penolong jurulatih pasukan senior Harimau Melaya. FAM masih belum mengumumkan secara rasmi siapakah yang bakal menjadi pengganti Elvarasan, tetapi ada desas-desus yang mengatakan saudara Nizam Jamil akan mengambil alih tugas tersebut. Kita ke aksi di peringkat antarabangsa. Newcastle tiba lewat di Milan menjelang aksi pertama mereka dalam UCL. Pengendali pasukan Newcastle United, Eddie Howe, mengesahkan yang pasukannya tiba lewat di Milan selepas penerbangan mereka ditunda akibat masalah cuaca. Perkara itu bagaimanapun tidak sedikit pun mengganggu persiapan mereka yang akan berdepan dengan pasukan tuan rumah iaitu pasukan AC Milan dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah untuk kumpulan F. Eddie Howe menjelaskan yang mereka sepatutnya berlepas sekitar jam 2.30 petang, tetapi terpaksa menangguhkannya sehingga jam 5 petang akibat cuaca yang tidak menentu. Pihak media yang telah menunggu sejak awal lagi terpaksa menanti sehingga jam 9 malam sebelum mereka akhirnya tiba di Milan. Ini merupakan tugasan pertama Eddie Howe dalam aksi UCL dan akan berdepan dengan tugas yang agak berat kerana mereka kini bermula dengan agak hambar dalam aksi Liga Perdana Inggeris. Kali terakhir mereka beraksi dalam kejohanan yang sama adalah ketika mereka tewas 2-0 kepada Barcelona pada tahun 2003 yang lalu. Menyaksikan mereka dibarisi oleh legenda klub seperti Alan Shearer, Shay Given dan juga Kieran Dyer yang menantang Xavi sendiri, Fran de Boer dan juga Patrick Kluivert. Eddie Howe juga berpendapat yang mereka telah bersedia dengan tugasan seperti ini dan akan memberikan yang terbaik untuk penyokong mereka. Thiago Silva kecewa dengan rakan pasukan. Pemain pertahanan pasukan Chelsea, Thiago Silva, dilihat begitu beremosi dalam aksi separuh masa pertama ketika mereka seri menentang pasukan Bournemouth pada hujung minggu lalu. Pengurus pasukan, Mauricio Pochettino, memberikan pendapat yang dia sememangnya faham dengan situasi yang melanda pemain veteran itu apabila melihat aksi hambar anak buahnya dalam perlawanan tersebut. Silva yang akan berusia 39 tahun pada Jumaat nanti, kecewa dengan sikap pemainnya yang kurang fokus pada ketika ini dan kerap memberikan ruang kepada pihak lawan untuk melakukan serangan. Selaku seorang pemain sangat berpengalaman, dia sudah memenangi 7 gelaran Ligue 1 bersama pasukan PSG, memenangi title Serie A bersama AC Milan dan menjual trofi UCL bersama dengan Chelsea pada tahun 2021. Dia juga mempunyai 113 cap bersama dengan pasukan kebangsaan Brazil sepanjang 15 tahun kiranya di peringkat antarabangsa. Pochettino juga menjelaskan yang dia terpaksa bergantung kepada ramai pemain muda selepas kehilangan 12 orang pemain utamanya.
Dia juga memberitahu sebab kenapa Mak Korea, Noni Madueke dan Moises Caicedo yang tidak langsung berada dalam skuad kerana mereka telah mengalami sedikit kecederaan dan perlu diberikan rehat yang lebih panjang. Ronald Araujo kembali dalam skuad Barca. Pengendali pasukan Barcelona, Xavi Hernandez, mengesahkan pemain pertahanan utamanya, Ronald Araujo, akan kembali berlatih bersama skuad utama dalam persiapan untuk menentang pasukan Royal Antwerp dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah nanti. Araujo yang tidak beraksi dalam kesemua 4 perlawanan Liga setakat ini selepas terpaksa berehat akibat masalah otot yang dialaminya sebelum itu. Xavi bagaimanapun tidak mahu mengambil risiko yang sangat tinggi walaupun mengesahkan yang pemain antarabangsa Uruguay itu sudah pun menjalani latihan penuh bersama pasukan. Dia berpendapat yang Araujo berkemungkinan akan diturunkan semula dalam aksi La Liga menentang pasukan Celta Vigo pada hujung minggu nanti. Xavi tidak sabar untuk berdepan dengan pasukan Royal Antwerp pada aksi UCL kali ini selepas pasukannya telah 2 kali tersingkir di peringkat kumpulan dan merasakan yang anak buahnya sudah cukup bersedia untuk mengharungi kejuaraan tertinggi di Eropah itu. Pep Guardiola cabar anak buahnya untuk menang back-to-back trofi UCL. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, telah mencabar anak buahnya untuk cuba menjulang trofi UCL buat kali kedua secara berturut-turut. Mereka akan memulakan cabaran UCL dengan menentang pasukan Red Star Belgrade di Etihad pada malam esok dan tidak akan memandang rendah dengan pasukan tersebut. Mereka berjaya untuk menjulang trofi paling berprestij di Eropah itu buat kali pertama pada musim lalu. Dengan Pep berpendapat, ianya hanya satu momen yang biasa kerana mereka baru pertama kali memenanginya. Dia melihat banyak pasukan sudah menjulangnya sehingga 4 ataupun 5 kali dan jika mereka berjaya menjulangnya buat kali kedua secara berturut-turut, ianya sudah pasti akan menjadi lebih istimewa. Pep juga berpendapat yang perlawanan pertama adalah perlawanan yang sukar dan dia akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk mereka marah lebih jauh pada musim kali ini. Aaron Wan-Bissaka terpaksa sambung rehat lagi. Pemain pertahanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, yang diturunkan pada 5 minit akhir ketika mereka tewas 3-1 kepada pasukan Brighton, kini terpaksa menyambung lagi rehatnya selepas berdepan dengan masalah hamstring semasa bermain dalam perlawanan tersebut. Dia kini menjadi pemain fullback ketiga yang terpaksa direhatkan akibat masalah kecederaan. Dia dijangka akan diketepikan selama beberapa minggu ataupun sekurang-kurangnya 2 bulan untuk dia betul-betul pulih daripada kecederaannya itu. Dia juga berkemungkinan terlepas 7 perlawanan Liga, termasuklah 4 perlawanan pertama peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah. United akan berdepan dengan pasukan Bayern dalam perlawanan pembukaan Liga Juara-Juara Eropah dan Diogo Dalot dijangka akan bermain dalam kesebelasan utama. Keadaan semakin merusingkan Erik ten Hag dengan dia kehilangan Tyrell Malaysia dan juga Luke Shaw serta Mason Mount yang masih lagi belum pulih daripada kecederaan. Dia juga kehilangan Anthony yang berdepan dengan isu keganasan dan Jadon Sancho yang digantung daripada beraksi bersama dengan pasukan. Arsenal akan kehilangan Gabriel Martinelli. Arsenal dilaporkan akan kehilangan khidmat pemain sayap mereka, iaitu Gabriel Martinelli, yang mengalami kecederaan otot ketika mereka menewaskan pasukan Everton 1-0 pada hujung minggu lalu. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengurus pasukan, iaitu Mikel Arteta, yang memperjelaskan lagi situasi yang sedang dialami mereka pada ketika ini. Martinelli terpaksa dikeluarkan awal pada perlawanan tersebut kerana berasa tidak selesa selepas menjaringkan gol yang dibatalkan oleh VAR pada minit ke-20 perlawanan. Mikel Arteta bagaimanapun lega dengan kemenangan tersebut, walaupun perlu membayar dengan kehilangan Martinelli, yang merupakan antara tunjang utama pasukan pada ketika ini. Pemeriksaan telah pun dilakukan terhadap kecederaan yang dialaminya, tetapi masih belum dapat dipastikan lagi berapa lama tempoh untuk Martinelli dianggarkan akan terus diketepikan. Trent Alexander-Arnold semakin hampir untuk lanjutkan kontrak baru bersama dengan pasukan Liverpool. Trent Alexander-Arnold dilaporkan semakin hampir untuk menurunkan tanda tangannya bagi melanjutkan kontraknya bersama dengan pasukan kesayangannya itu. Dia yang kini sudah pun berusia 24 tahun, berada kurang 2 tahun daripada kontrak sebelum ini untuk tamat. Dengan situasi yang sedang dilalui pemain itu pada ketika ini, dia sedang diperhatikan oleh gegasi Spanyol seperti pasukan Real Madrid dan juga Barcelona yang dikatakan berminat untuk mendapatkannya. Trent yang merupakan produk akademi Liverpool sendiri telah bermain sebanyak 270 kali bersama Liverpool. Kini dilihat akan menjadi salah seorang pemain bergaji paling tinggi dalam kelab. Perbincangan bagaimanapun masih lagi berjalan untuk dia bersetuju dengan kontrak baru yang ditawarkan, iaitu kontrak sehingga tahun 2027, dan dia akan membuat keputusan selewat-lewatnya pada Christmas nanti.
West Ham pujuk Bowen untuk kekal bersama mereka. Jared Bowen yang kini berusia 26 tahun sedang dipujuk oleh pasukan West Ham untuk dia terus kekal bersama dengan pasukan lagi selepas ini. Dia menandatangani kontrak selama 5 tahun sejak tiba di London Stadium sejak Januari 2020. Kini menjadi antara tonggak utama untuk jurulatih pasukan, iaitu David Moyes. West Ham mahukan perkara ini diselesaikan dengan kadar segera bagi mengelakkan dia cuba dipancing oleh kelab lain. Reece James committed dengan Chelsea. Pemain pertahanan pasukan Chelsea, Reece James, mengeluarkan kenyataan yang dia masih lagi committed dengan pasukannya, iaitu Chelsea. Dia juga masih lagi mempunyai kontrak sehingga Jun 2028 dan tidak berminat untuk berpindah ke pasukan lain pada ketika ini. Dia juga tidak menafikan terdapat minat daripada pasukan besar seperti Bayern, Barcelona dan juga Real Madrid. Tetapi setakat ini dia akan terus memberikan komitmen yang cukup untuk pasukan diwakili sejak daripada akademi lagi. Manchester United mahukan Serge Gnabry. Manchester United dilaporkan akan cuba mendapatkan pemain sayap Bayern Munich, Serge Gnabry, yang dikatakan akan bernilai sekitar 60 juta euro pada jendela perpindahan Januari nanti. Turut berada dalam radar mereka adalah pemain pertahanan pasukan Atletico Madrid, Jose Maria Gimenez, yang akan available pada musim panas nanti. Barcelona intai peluang untuk dapatkan Alexander Isak. Barcelona kini sedang mengintai peluang mereka untuk cuba mendapatkan seorang penyerang Newcastle United, iaitu Alexander Isak. Pemain itu dilihat berpotensi untuk menjadi pengganti Robert Lewandowski untuk jangka masa panjang nanti. Arsenal berminat dengan Yves Bissouma. Arsenal diberitakan sedang bersedia untuk mendapatkan bintang pasukan Spurs, Yves Bissouma, pada Januari nanti. Perkara itu bagaimanapun berkemungkinan besar akan dihalang oleh Spurs yang tidak mahu mana-mana pemainnya berhijrah ke pasukan rival mereka. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.